Selamat hari yang mulia, Doktor. Hari ini saya bersama rakan saya ingin berkongsi mengenai topik yang penting, iaitu menotakkan kemiskinan Tegar di Malaysia. Kemiskinan Tegar merujuk kepada keadaan di mana individu atau keluarga mengalami kemiskinan secara berterusan. Ini disebabkan oleh pendapatan yang rendah dan akses terhad kepada pendidikan serta perkhidmatan kesihatan. Dalam kerja ini, objektif utama adalah untuk mengenal pasti usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan Malaysia dalam menotakkan kemiskinan Tegar. Kita akan menganalisis inisiatif yang dilaksanakan untuk mengatasi isu ini. Objektif lain adalah untuk membincangkan bagaimana kerajaan telah mengeterangkan isu kemiskinan Tegar melalui langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang masalah ini. Dalam usaha untuk menangani cabaran ini, kerajaan Malaysia telah memperkenalkan pelbagai inisiatif dan dasar-dasar yang bertujuan untuk mengurangkan kadar kemiskinan Tegar di kalangan rakyat. Salah satu pendekatan penting adalah melalui analisis dasar kewangan dan perbelanjaan awam. Sebagai contoh, program bantuan sara hidup PSH berperanan penting dalam menyediakan bantuan kewangan terus kepada golongan berpendapatan rendah. PSH memberikan bantuan tunai kepada individu dan keluarga yang memerlukan, membantu mereka mengurangkan beban kewangan harian seperti kos makanan, pendidikan dan perbelanjaan asas lain. Sementara itu, menilai keberkesanan program bantuan kewangan dan sosial merupakan aspek penting dalam menilai langkah-langkah kerajaan dalam mengurangkan kemiskinan Tegar. Sebagai contoh, program Rumah Mesra Rakyat RMR adalah satu inisiatif yang membantu golongan berpendapatan rendah memiliki rumah pertama. RMR memberikan bantuan kewangan kepada individu yang layak untuk memiliki rumah mampu milik, memudahkan mereka meningkatkan taraf kediaman. Program ini tidak hanya mengurangkan beban kewangan dalam pembelian rumah pertama, tetapi juga memberi peluang kepada golongan ini untuk memulakan kehidupan yang lebih stabil. Analisis terperinci terhadap program seperti PSH dan RMR menunjukkan usaha kerajaan dalam mengurangkan kemiskinan Tegar. Langkah-langkah ini tidak hanya memberi bantuan langsung kepada golongan yang memerlukan, tetapi juga menyokong kestabilan ekonomi jangka panjang. Inisiatif ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk mencapai masyarakat yang lebih saksama secara ekonomi dan meningkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia. Hai, nama saya Hijin. Saya akan meneruskan pembentangan dengan menjelaskan isi yang kedua, iaitu kerajaan menoktakkan kemiskinan Tegar melalui pendidikan percuma. It starts with education. Educated people are more valuable. Education is one of the blessings of life and one of its necessities. Sebuah sistem pendidikan yang kukuh adalah asas kepada pemangkitan pembangunan sosio-ekonomi dan pemengkasaan kemakmuran negara. Seterusnya, saya akan menjelaskan sebab pendidikan percuma dapat menoktakkan kemiskinan. Pertama, tenaga kerja yang terdidik dengan baik meningkatkan modal insan negara. Apabila warga negara dididik, mereka lebih baik dalam menyesuaikan diri dengan teknologi yang berkembang dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi berasaskan pengetahuan. Kedua, pendidikan adalah pembangkit mobiliti sosial. Ia memberi individu alat untuk memecah siklus kemiskinan, mempromosikan taburan kekayaan yang lebih adil dalam masyarakat. Ketiga, pendidikan juga memainkan peranan penting dalam memajukan inovasi dan penyelidikan negara. Inovasi ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan daya saing kumpulan negara. Nah, ini adalah tiga-tiga sebab pendidikan percuma dapat menoktakkan kemiskinan. Seterusnya, saya akan menjelaskan implementasi sistem pendidikan percuma di Malaysia. Salah satu momen penting adalah pengenalan Akta Pendidikan 1966 yang membentuk asas sistem pendidikan moden di Malaysia. Akta ini tersebut diasas daripada Laporan Razak dan Laporan Rahmat Talib. Sejak itu, kerajaan-kerajaan berikutnya terus membangunkan atas asas ini, memperkenalkan pelbagai reformasi dan pelbagai dasar-dasar untuk meningkatkan dan meluaskan accessibility pendidikan di pelbagai peringkat di Malaysia. Contohnya, memperkenalkan sekolah kebangsaan SK dan sekolah jenis kebangsaan SJK yang memberi penekanan kepada bahasa dan budaya masing-masing komuniti di Malaysia. Mengikut sejarah
Kementerian Pelajaran Malaysia KPM telah mewujudkan bahagian matrikulasi pada September 1, 1998 untuk penyelenggaraan semua program matrikulasi atau asasi. Pelajar program matrikulasi dibiayai oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, manakala STPM Pendidikan 6 telah bermula beroperasi di sekolah menengah harian bantu penuh kerajaan lebih daripada 50 tahun dahulu. Datuk Seri Ahmad Aminuddin bin Baki, Bapa Pendidikan Malaysia, telah bekerjasama dengan Tun Abdul Razak dalam menyusun dasar pelajaran kebangsaan melalui Pernyataan Razak pada tahun 1956 dan laporan Abdul Rahman Talib pada 1960. Akhirnya mewujudkan pendidikan SRP, SPM dan STPM. Tender yuran dikenakan bagi sekolah kerajaan dan sekolah bantuan penuh kerajaan kecuali yuran PIBG sekolah. Mengikut Kerajaan Anwar Ibrahim, kerajaan telah membuat peruntukan perbelanjaan sebanyak 55 bilion dalam sektor pendidikan dan 15 bilion dalam sektor pendidikan tinggi pada tahun 2023. Dengan ini, kerajaan telah mengeluarkan perbelanjaan yang berjumlah 70 bilion dalam sektor pendidikan dalam keseluruhan. Kesimpulannya, negara yang memberi keutamaan dan melabur dalam sistem pendidikan yang menyeluruh boleh diakses lebih baik dan mengharumi cabaran dunia moden dan memajukan pembangunan ekonomi yang mampu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Madinah binti Cepa. Jadi hari ini saya akan mengupas sedikit usaha pihak kerajaan bagi menoktahkan kemiskinan yang berlaku di negara kita. Usaha pihak kerajaan untuk mengatasi kemiskinan tidak hanya terbatas pada memberikan pendidikan secara percuma sahaja. Malah, usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk meningkatkan pendapatan rakyat, terutamanya golongan berpendapatan rendah, melalui program Inisiatif Pendapatan Rakyat. Tujuan utama inisiatif ini adalah untuk mengurangkan kadar kemiskinan, meningkatkan taraf hidup dan juga menyokong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. IPR membabitkan 3 model, iaitu Inisiatif Usahawan Tani, yang kedua Inisiatif Usahawan Makanan, dan yang ketiga adalah Inisiatif Operator Perkhidmatan. Untuk Inisiatif Usahawan Tani, program ini mungkin mengambil masa yang lebih panjang untuk mendapat pendapatan kerana perlu menunggu sehingga hasil yang boleh dituai. Jadi, pihak kerajaan telah mengambil kira bantuan untuk tempoh pemantauan selama 24 bulan, termasuk penyediaan tapak, infrastruktur dan juga latihan, termasuk juga ilaun bulanan, sementara hasil tuaian itu berlaku. Kemudian, Inisiatif Usahawan Makanan pula dapat jana pendapatan dengan mesin vending atau lebih dikenali vending machine, di mana rakyat diberikan pelbagai kemudahan termasuk latihan bisnes dan juga perniagaan secara percuma, teknologi, latihan kemahiran, tempat berniaga yang disediakan, bantuan promosi dan pemasaran dan lain-lain lagi menerusi koperasi. Akhir sekali, Inisiatif Operator Perkhidmatan. Melalui inisiatif ini, rakyat boleh menjadi operator kawaselia kemudahan kerajaan seperti tandas awam ataupun pejabat.
dan mereka akan mendapat pendapatan dari dua sumber, iaitu yang pertama adalah daripada kutipan harian bayaran untuk masuk tandas atau kelengkapan kemudahan lain. Saya Nur Syazwani akan menjelaskan usaha kerajaan dalam penambahbaikan akses kepada perkhidmatan kesihatan. Pada tahun-tahun terkini, kerajaan Malaysia telah mengambil pelbagai langkah untuk menangani kemiskinan tegar dan meningkatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan bagi golongan yang kurang berkemampuan di negara ini. Beberapa usaha dan inisiatif yang telah diimplementasikan termasuklah program subsidi tambahan dan juga skim insurans kesihatan MySalam. Program subsidi tambahan ialah satu inisiatif kerajaan Malaysia iaitu memberikan subsidi tambahan untuk ubat-ubatan dan juga rawatan tertentu bagi golongan yang memerlukan. Ini membantu meringankan beban kewangan bagi individu yang memerlukan rawatan yang berterusan. Manakala skim perlindungan kesihatan nasional skim MySalam adalah sebuah inisiatif kerajaan di bawah Belanjawan 2023 yang disediakan oleh Great Eastern Takaful bagi individu yang layak bertujuan untuk memberi skim perlindungan kesihatan sosial bagi membantu golongan miskin mengatasi masalah kewangan apabila menghadapi penyakit-penyakit kritikal. Skim perubatan madani diumumkan oleh Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa pembentangan bajet 2023 sebagai satu inisiatif kerajaan untuk mengatasi masalah kesesakan pesakit di hospital kerajaan. Program ini bertujuan untuk membantu golongan B40 mendapatkan rawatan pesakit luar kes akut di klinik pengamal perubatan swasta umum yang berhampiran dengan harapan dapat mengurangkan kesesakan dan waktu menunggu pesakit di fasiliti kesihatan kerajaan. Dan berikut adalah senarai kategori bagi penerima bantuan skim perubatan madani. Seterusnya ialah Malaysia telah lama menawarkan subsidi dalam bidang perubatan dan kos rawatan di negara ini dianggap lebih rendah berbanding dengan beberapa negara yang lain. Beberapa faktor yang menyumbang kepada kos rawatan yang lebih rendah termasuklah pertukaran kadar mata wang yang lebih menguntungkan, kos hidup yang lebih rendah berbanding dengan negara maju yang lain dan juga penggunaan sistem kesihatan awam yang memberikan subsidi dan perkhidmatan terjangkau kepada penduduk. Bayaran tunai sebanyak RM8,000 dibayar sekali apabila peserta yang didiagnos dengan salah satu daripada 45 penyakit kritikal dan antara penyakit yang tersenarai adalah penyakit Alzheimer, tumor dalam otak, pembedahan bukaan tengkorak, kanser dan banyak lagi. Dengan usaha-usaha ini, kerajaan Malaysia telah menunjukkan komitmen untuk menyediakan perkhidmatan kesihatan yang lebih baik dan lebih merata di seluruh negara. Meskipun masih terdapat cabaran, langkah-langkah ini adalah langkah positif dan dalam mengatasi isu kemiskinan tegar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang saya akan membentangkan isi yang seterusnya dalam menoktakan kemiskinan tegar di Malaysia, iaitu dengan menambah peluang pekerjaan kepada semua golongan. Seperti yang kita tahu, pekerjaan amatlah penting bagi setiap individu untuk meraih pendapatan. Tanpa pendapatan, seorang individu tidak mampu untuk membeli barang harian, bahkan tidak mampu untuk membeli makanan harian. Dengan adanya peluang pekerjaan, ia dapat membantu masyarakat memberi pendapatan. Dengan adanya pendapatan, masyarakat dapat berbelanja untuk membeli barang keperluan harian serta dapat menaikkan dan merancangkan ekonomi negara. Seterusnya, peluang pekerjaan pula haruslah tidak tertumpu pada kawasan bandar sahaja, tetapi hendaklah ditumpukan di kawasan pedalaman dan luar bandar. Ini kerana golongan miskin tegar juga banyak terdapat di kawasan pedalaman. Seperti yang kita tahu, kawasan luar bandar tidak mempunyai banyak peluang pekerjaan dan kemudahan awam. Jadi, kerajaan mungkin boleh menambah peluang pekerjaan dengan menaik taraf ekonomi pertanian ataupun membina kilang untuk memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat.
dapat menaikkan ekonomi setempat sekaligus menaikkan ekonomi negara. Pendapatan yang diperolehi dari pekerjaan dapat memberikan masyarakat kuasa membeli. Ia juga dapat melancarkan ekonomi jual beli sekaligus menaikkan pendapatan peniaga setempat. Berikut merupakan contoh usaha kerajaan dalam menoktahkan kemiskinan tegar. Kerajaan telah memperkenalkan IPR, iaitu Inisiatif Pendapatan Rakyat. Inisiatif Pendapatan Rakyat adalah sebuah pemerkasaan bantuan dan kemudahan di bawah Belanjawan 2023 yang disediakan oleh Kementerian Ekonomi bagi golongan B40 dan miskin tegar bertujuan untuk menambah pendapatan keluarga miskin tegar dan B40 pada masa yang sama berusaha menyelesaikan masalah ekonomi harian. IPR menumpukan usaha membasmi kemiskinan dan menambah pendapatan rakyat menerusi inisiatif pertanian, perniagaan makanan dan operator perkhidmatan. Melalui program inisiatif pendapatan rakyat ini, kerajaan menyasarkan peserta IPR berupaya menjana pendapatan sekurang-kurangnya RM2,000 sebulan bagi membolehkan mereka keluar dari garis kemiskinan. Selamat sejahtera. Nama saya Yuraj Analaki Maniwanan dan saya ingin membentangkan tentang kesimpulan. Kajian ini telah menggali secara mendalam dua aspek penting dalam menangani isu kemiskinan ekstrim di Malaysia. Pertama, inisiatif kerajaan untuk mengurangkan kemiskinan ekstrim telah dikenal pasti. Ini termasuk pembangunan infrastruktur, peluang pendidikan dan program bantuan kewangan. Walaupun usaha-usaha ini mungkin membantu, adalah penting untuk memberi perhatian kepada keberkesanan jangka panjang dan kesan sampingan setiap usaha. Kedua, kajian ini mengupas sejauh mana usaha kerajaan berkesan dalam meningkatkan kesedaran masyarakat tentang bahaya kemiskinan. Perkara ini disuarakan melalui pelbagai cara, seperti kempen kesedaran dan penglibatan komuniti. Tetapi penggerak kesedaran ini masih perlu dipertingkatkan. Secara keseluruhannya, hasil kajian menekankan bahawa penggunaan pendekatan holistik adalah penting untuk menangani kemiskinan ekstrim. Ini termasuk meningkatkan dasar sedia ada, meningkatkan bantuan kepada orang yang memerlukan, dan menumpukan pada pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain itu, kajian ini mencetuskan pemikiran tentang betapa pentingnya kerjasama yang lebih erat antara kerajaan, masyarakat dan sektor swasta untuk mencapai keberlanjutan dalam menangani kemiskinan. Malaysia mempunyai keupayaan untuk membina masa depan yang lebih cerah dan adil dengan komitmen bersama untuk melaksanakan perubahan positif. Terima kasih.